Bertemu lagi dalam channel Cebusev Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan suatu tajuk, yaitu teori cos. Dalam perbincangan ini, kita akan membincangkan bagaimanakah penghitungan jumlah kos, kos purata, kos sud, kos tetap purata, dan kos berubah purata. Bagaimanapun, sebelum kita membincangkan contoh pengiraan bagi jumlah kos, kos purata, kos sud, kos tetap purata, dan kos berubah purata, kita akan lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kos tetap dan kos berubah. Kos tetap merupakan perbelanjaan firma ke atas input tetap dalam proses pengeluaran. Jumlah kos tetap adalah tetap dan tidak berubah mengikut jumlah keluaran. Firma tetap perlu menanggung kos tetap walaupun keluaran adalah sifar. Contoh bagi kos tetap adalah sewa bangunan. Kalau kita lihat dari segi rumus, kos tetap bersamaan dengan jumlah kos tolak kos berubah. Manakala kos berubah pula merupakan perbelanjaan firma ke atas input berubah dalam proses pengeluaran. Jumlah kos berubah adalah berubah mengikut jumlah keluaran. Semakin tinggi jumlah keluaran, semakin tinggi kos berubah. Contoh bagi kos berubah adalah upah buruh dan kos bahan mentah. Dari segi rumus, kos berubah bersamaan dengan jumlah kos tolak kos tetap. Sekarang kita akan lihat pula apa yang dimaksudkan dengan jumlah kos. Dalam jangka pendek, jumlah kos merupakan perbelanjaan firma ke atas input tetap dan input berubah dalam proses pengeluaran. Jumlah kos adalah berubah mengikut jumlah keluaran. Semakin tinggi jumlah keluaran, semakin tinggi jumlah kos. Bagaimanapun, jumlah kos adalah bersamaan dengan kos tetap ketika keluaran firma adalah sifar. Rumus bagi jumlah kos adalah jumlah kos bersamaan kos tetap tambah kos berubah. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan bagi jumlah kos melalui jadwal. Melalui jadwal yang diberikan. Pada kuantiti keluaran sifar, jumlah kos adalah bersamaan dengan kos tetap, yaitu 100. Karena ketika ini kos berubah adalah sifar. Pada kuantiti keluaran pertama, jumlah kos bersamaan dengan 100 tambah 20, yaitu 120. Pada kuantiti keluaran kedua, jumlah kos adalah bersamaan dengan 100 tambah 37 bersamaan dengan 137. Dan pada kuantiti keluaran ketiga, jumlah kos adalah 100 tambah 52 bersamaan dengan 152. Dan pada kuantiti keluaran keempat, jumlah kos adalah 100 tambah 69 bersamaan dengan 169. Sekarang kita akan lihat pula apa yang dimaksudkan dengan kos purata dan cara penghitungan kos purata. Kos purata merupakan kos per unit bagi setiap tingkat pengeluaran. Dalam jangka pendek, kos purata atau EC terdiri daripada kos tetap purata, EFC, dan kos berubah purata, EVC. Rumus bagi kos purata, EC, adalah jumlah kos TC bahagi dengan kuantiti keluaran Q. Atau rumus kedua bagi kos purata adalah kos purata EC bersamaan dengan kos tetap purata EFC tambah dengan kos berubah purata EVC. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan bagi kos purata. Yang mana kita akan lihat kos purata bersamaan dengan
jumlah kos dibagi dengan kuantiti keluaran. Pada tingkat keluaran 1, kos purata adalah 120 bahagi 1 bersamaan dengan 120. Pada kuantiti keluaran kedua, ketika ini jumlah kos adalah 137, maka kos purata adalah 137 bahagi 2 bersamaan dengan 68,5. Ketika kuantiti keluaran bersamaan dengan 3, jumlah kos adalah 152, maka kos purata adalah 152 bahagi 3 bersamaan dengan 50,67. Dan pada kuantiti keluaran keempat, yaitu ketika jumlah kos bersamaan dengan 169, maka kos purata adalah 169 bahagi 4 bersamaan dengan 42,25. Sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan kos sud. Kos sud merupakan tambahan jumlah kos akibat tambahan 1 unit keluaran. Kos sud juga bersamaan dengan tambahan kos berubah akibat tambahan 1 unit keluaran. Terdapat dua rumus dalam penghitungan kos sud, yaitu rumus yang pertama adalah kos sud MC bersamaan dengan perubahan jumlah kos TC bahagi dengan perubahan kuantiti keluaran Q. Rumus kedua adalah kos sud bersamaan dengan perubahan kos berubah VC bahagi dengan perubahan kuantiti keluaran Q. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan kos sud melalui jadwal dengan menggunakan rumus perubahan jumlah kos bahagi perubahan kuantiti keluaran. Pada kuantiti keluaran yang pertama, jumlah kos adalah 120. Maka kos sud adalah 120 tolak 100 dibagi dengan 1 tolak 0, maka bersamaan dengan 20. Pada kuantiti keluaran kedua, ketika ini jumlah kos adalah 137, maka kos sud adalah 137 tolak 120 bahagi 2 tolak 1 bersamaan dengan 17. Pada kuantiti keluaran ketiga, ketika ini jumlah kos adalah 152, maka kos sud adalah 152 tolak 137 bahagi 3 tolak 2 bersamaan dengan 15. Pada kuantiti keluaran keempat, ketika ini jumlah kos adalah 169, maka kos sud adalah 169 tolak 152 bahagi 4 tolak 3 bersamaan dengan 17. Sekarang kita akan lihat apa pula yang dimaksudkan dengan kos tetap purata atau EFC. Secara konsepnya, kos tetap purata EFC merupakan kos tetap seunit keluaran. Kos tetap purata EFC semakin menurun apabila tingkat keluaran semakin bertambah. Tetapi nilainya tetap positif walaupun semakin kecil. Terdapat dua rumus dalam penghitungan kos tetap purata, yaitu rumus yang pertama adalah kos tetap purata atau EFC bersamaan dengan jumlah kos tetap TFC bahagi dengan kuantiti keluaran. Manakala rumus yang kedua pula adalah kos tetap purata EFC bersamaan dengan kos purata AC tolak dengan kos berubah purata EVC. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan menggunakan jadwal, yang mana EFC dapat diperoleh dengan menggunakan rumus TFC bahagi Q. Pada kuantiti keluaran yang pertama, yaitu apabila
kos tetap adalah 100, maka kos tetap purata adalah 100 bahagi 1 bersamaan dengan 100. Pada kuantiti keluaran yang kedua, kos tetap purata adalah 100 bahagi 2 bersamaan dengan 50. Dan pada kuantiti keluaran yang ketiga, kos tetap purata adalah 100 bahagi 3 bersamaan dengan 33,33. Dan pada kuantiti keluaran keempat, kos tetap purata adalah 100 bahagi 4 bersamaan dengan 25. Seterusnya kita akan melihat apa itu kos berubah purata. Secara konsepnya, kos berubah purata EVC merupakan kos berubah seunit keluaran. Pada mulanya, kos berubah purata EVC semakin menurun apabila tingkat keluaran bertambah, sehingga mencapai titik minimum. Kemudian, akan meningkat semula apabila keluaran bertambah. Terdapat dua rumus dalam penghitungan kos berubah purata, yaitu rumus yang pertama, kos berubah purata atau EVC bersamaan dengan jumlah kos berubah TVC dibagi dengan kuantiti keluaran Q. Rumus kedua adalah kos berubah purata EVC bersamaan dengan kos purata AC tolak kos tetap purata EFC. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan melalui jadwal. Ketika jumlah keluaran adalah 1 dan ketika ini jumlah kos berubah adalah 20, maka kos berubah purata adalah 20 bahagi 1 bersamaan dengan 20. Ketika jumlah keluaran adalah 2 dan ketika ini jumlah kos berubah adalah 37, maka kos berubah purata adalah 37 bahagi 2 bersamaan dengan 18,5. Pada tingkat keluaran adalah 3. Ketika ini jumlah kos berubah adalah 52, maka kos berubah purata adalah 52 bahagi 3 bersamaan dengan 17,33. Ketika jumlah keluaran bersamaan dengan 4, dan ketika ini jumlah kos berubah adalah 69, maka kos berubah purata adalah 69 bahagi 4 bersamaan dengan 17,25. Sekian perbincangan pada kali ini dan bertemu semula pada tutorial yang akan datang. Sekian dan terima kasih.